Anwarun uzina laha fil wusuli wa anwarun uzina laha fid dukhuli. Maksudnya, beberapa nur ilahi hanya diizinkan oleh Allah untuk sampai ke hati, dan ada beberapa nur ilahi yang lainnya, nur ilahi yang lainnya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam, yakni ke dalam hati itu. Jadi menerusi kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-217 ini, Syekh Ibn Atta ingin menjelaskan tentang suatu yang disebut sebagai nur ataupun anwar. Nur atau anwar ini adalah istilah tasawuf. Dalam bahasa kita, nur itu maksudnya cahaya. Apa fungsi cahaya itu? Menerangi. Kalau tak nampak, jadi nampak. Fungsi nur. Jadi untuk kita faham istilah nur dalam ilmu tasawuf ni, kita kena tengok nur yang fizik dulu. Nur cahaya yang menurut faham biasa kita ni. Jadi bila disebut nur ini, bahasa kita kau cahaya lah. Jadi yang lebih penting ialah fungsi dia. Apa fungsi cahaya tu? Jadi cahaya ni, kalau tak nampak, jadi nampak. Menerangi. Kalau tak jelas, jadi jelas. Itu menurut kadar kekuatan cahaya tu. Kadang-kadang cahaya tu ada tapi malap. Daripada tak nampak langsung, nampaklah sikit. Tapi tak cam, tapi nampaklah. Oh, ada orang. Tapi siapa dia, tak tahu. Kemudian bila cahaya tu terang sikit lagi, boleh kenal orang tu pula. Ada orang, oh mamak. Mamak rupanya. Tapi mamak mana, pattern mana mamak, tak kenal detail lagi. Tapi tahulah orang tu mamak nama dia. Kenal orang. Tapi macam mana keadaan sebenar mamak ni, mungkin tak cang lagi, hitam ke putih ke, warna ke, tak jelas balik lagi. Kemudian bila cahaya terang lagi, oh nampak, oh mamak ni gini rupanya. Itu fungsi cahaya. Memperkenalkan kita kepada sesuatu. Menerangi dan memperkenalkan kita kepada sesuatu. Maka demikian juga cahaya makrifat ini. Makrifat yang diumpamakan, yang dimisalkan dengan cahaya. Fungsi dia itu memperkenalkan kalbu kita kepada Allah. Memperlihatkan kalbu kita akan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fungsi dia. Menjadikan kita boleh kenal Allah Taala. Sebagaimana cahaya tadi itu, menurut kadar kekuatan cahaya, maka demikianlah pengenalan seseorang tu, pengecaman seseorang tu. Masuk kalau cahaya tu malap, tahulah ada orang tapi tak kenal lagi. Terang sikit lagi, baru tahu orang siapa dia. Kenal terang lagi, baru nampak hitam putih, cerah gelap ke, baru kenal secara detail lagi. Itu bergantung kepada kekuatan cahaya dan fungsinya. Maka dalam tasawuf seperti itu juga. Makrifat ini, hidayat ini, sama ada kita nak guna istilah hidayat ke makrifat ke, fungsi dia itu, dia akan menjadikan kalbu kita ini diterangi sehingga dapat kenal apa yang sepatutnya kita kenal, iaitu hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut kadar kekuatan nur makrifat itulah hati kita ni dapat mengenal hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sama darjat dia tu, tahap pengenalan dia tu, kehalusan dan kedalaman mengenal itu tidak sama. Bergantung kepada kekuatan cahaya nur makrifat yang diperolehi oleh seseorang. Baik, apa lagi yang kita tengok? Kita tengok tamsilan dulu. Kita main lekok jauh dulu sikit. Baru senang kita nak faham dia ni. Sebab apa yang dijelaskan dalam kalam hikmat yang ke-217 ni agak khususiah sikit lah. Jadi kita cuba nak cair sikit. Cair supaya paling tidak kita nampak apa yang dia nak beritahu kepada kita. Kita boleh faham dan boleh memberi panduan kepada kita sikit. Baik, cahaya ni kalau kita tengok, selain daripada fungsi dia menerangi sehingga boleh nampak suatu benda, menjadikan kita boleh kenal suatu benda tu, apa lagi fungsi dia? Banyak fungsi dia. Selain daripada nak kenal sesuatu tu, dia juga menjadikan kita dapat tahu mana manfaat, mana mudarat, mana hak sebetulnya, mana hak palsu. Tengok gelap-gelap nampak kelibat-kelibat. Orang kah tu ni? Nampak kelibat-kelibat ni.
Nampak tadi lolah-lolah macam orang. Jadi kita serba salah. Sebab apa kita jadi serba salah? Sebab kita tak cang molek. Tapi bila buka lapu, kain berebah rupanya. Kain kena tiup dah angin, bombay. Oh, kita ingat kan curi masuk. Jadi bila kita tak tahu tu, kita serba salah. Ya kedok, capu. Tak takut. Kena curi padang, lelah aku kali ni. Yang curi. Jadi kita menjadikan keadaan kita itu tidak tenteram. Menjadikan perasaan kita itu tergoncang. Tak stabil perasaan kita itu. Sebab apa? Kerana pengecaman kita itu tak jelas. Tapi bila ada cahaya terang nampak, kena sungguh. Rupanya kain je, bukan benda. Kena. Tahu lalu. Jadi bila tahu kakak ni, tak ada apa lah kita. Tahu. Mana yang memanfaatkan, mana yang memudaratkan. Nampak dalam gelap, mula dah nampak benda, lepas tu nampak ada cahaya sikit, nampak beleko je. Kata latar. Ular ke benda ni? Tengok. Belilik nampak beleko macam ke ular. Jadi kita serba salah. Nak pergi takut. Tak cam. Tapi nampak beleko-beleko tu. Nak pergi pegang, tak kena ular sungguh lelah. Kemudian cahaya terang sikit. Oh, tali rupanya. Oh, kakaning rupanya. Tali. Hilang ketakutan kita bila kita cam. Jadi pengecaman itu, cahaya ini membawa kepada pengecaman. Dan pengecaman itu pula mempengaruhi perasaan kita, persepsi kita, tanggapan kita dan sebagainya. Mempengaruhi. Jadi fungsi cahaya ni besar. Memperkenalkan kita sesuatu, menampakkan kita, menjadikan kita boleh cam, tahu mana hak manfaat, mana hak memudarat, dan menghilangkan prasangka kita, menambahkan keyakinan kita. Yakin. Bila kita masuk sebuah bilik yang gelap kau, serba salah. Ada benda pandang dalam ni. Kita tak yakin. Gelora kita, perasaan kita tu serba salah. Keraguan lah, kebimbangan lah, ketakutan lah. Macam-macam mikir. Tapi bila cahaya buka lampu semua, tak ada benda. Aman. Nampak belaka dah. Aman. Tenteram. Sebab apa? Nampak belaka. Kalau andai kata kita buka pun, nampak ular sungguh. Tak apalah nampak ular. Tahulah cara nak buat ke mana. Masalahnya, nampak bayang-bayang ya kedok tu. Tapi bila jelas sungguh, itu fungsi dia. Jadi dia ada kaitan dengan pengecaman kita, makrifat. Pengecaman itu orang panggil makrifat. Kenal. Dan dia mempengaruhi sikap kita, perasaan kita, keyakinan kita, gelora hati kita mempengaruhi. Maka demikian jugalah nur makrifat yang sedang dibicarakan oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ini. Nur makrifat ini dia adalah bahasa isyarat, bahasa kiasan, tamsilan. Iaitu makrifat ini bila dia menyuluh ke dalam kalbu manusia, menjadikan pengecaman kalbu manusia itu dapat kenal mana yang hak, mana yang batil, mana Tuhan, mana makhluk, mana hak sebenar, mana hak palsu. Dicang boleh, kenal boleh. Mana tempat bergantung hak betul, mana tempat hak tak boleh kita nak bergantung ke dia, kena cang. Dah guna yang boleh cang tu kerana terangnya cahaya makrifat dalam kalbu tu nampak. Jadi kalau kita nak bergantung pun, dah hang hak betul-betul kukuh, nampak kukuh. Jangan nampak besar, berlubang sekali bahan dia anak-anak. Kita nampak bau berbau ya tu. Tak nampak, kita nampak. Nampak batang besar bukan main sekarang. Paut sekali, tak ada apa-apa lagi berabak dah ya tu. Sebab apa kita boleh kecam kenal ni? Pengecaman tu menjadikan kita boleh kenal. Hak sebenarnya tempat kita boleh paut. Hak tempat kita lain nak paut, nampak tu. Bila ada cahaya makrifat. Itu fungsi dia.